أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya saya mengajak kita semua agar kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat berkumpul lagi pada malam ini. Dan kita kumpul ini bukan semata-mata kerana siapa. Kita berkumpul pada malam ini semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, di bawah satu bumbung di dalam rumah Allah, di tempat yang Allah paling cinta. Di atas muka bumi ini tidak ada tempat yang paling Allah cinta melainkan rumah Allah, masjid. Jadi kita ni bersyukurlah kepada Allah kerana Allah menghadirkan kita ke tempat yang paling Allah cinta, melebihi tempat-tempat yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bacaan kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Dan pada malam ini kita sudah pun masuk kepada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25, bab setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan yang kita buat adalah sedekah. Sedekah ni bukan sahaja duit, tetapi sedekah adalah semua kebaikan yang kita buatkan dalam hidup kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumu kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajr?
qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa adalah beberapa orang sahabat Nabi satu hari depa pi dekat Nabi. Tuan-tuan, depa pi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata kepada Nabi, depa ni siapa dia? Depa ni golongan yang miskin, golongan yang fakir, golongan miskin. Satu hari depa pakat-pakat untuk pi berjumpa dengan Rasulullah, nak mengadu satu perkara. Maka depa kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala, sedangkan mereka itu solat seperti kami solat. Solat sama banyak dengan kami. Kemudian mereka kata, mereka juga puasa sama seperti kami puasa. Dan mereka dapat, tetapi mereka dapat bersedekah lebih daripada kami sebab mereka kaya, kami miskin. Mereka mengadu dekat Nabi, tuan-tuan. Orang kaya, sahabat-sahabat Nabi yang kaya, semayang sama banyak dengan orang miskin, puasa sama banyak dengan orang miskin. Tapi bab sedekah duit ni, orang kaya lebih. Maka orang miskin pi mengadu dekat kami, ya Rasulullah, kami nak buat macam mana? Nak bagi lawan dengan depa orang kaya ni. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Nabi kata, dekat dunia ni Allah jadikan banyak benda untuk kamu sedekah. Lepas tu Nabi kata lagi, Nabi kata, sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Yang kita diucap subhanallah, 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 tasbih. Nabi kata setiap kali kita tasbih itu sedekah. Nabi kata, bukan setakat duit je. Lepas tu Nabi kata setiap takbir adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kemudian Nabi kata setiap tahmid sedekah. Alhamdulillah, 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 sedekah Nabi kata. Dan kemudian setiap tahlil adalah sedekah. Tahlil, tuan-tuan, perkataan la ilaha illallah, kita duk sebut la ilaha illallah, itu sedekah Nabi kata. Dan kemudian Nabi kata setiap perkara yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, menyuruh kepada perkara yang baik adalah sedekah juga. Wa nahyun an munkar sedekah, dan mencegah daripada yang mungkar juga adalah sedekah. Banyak sedekah ni Nabi kata. Dan kemudian Nabi kata salah seorang daripada kalian yang bercampur ataupun bersetubuh dengan isterinya adalah sedekah juga. Perkara yang baik, yang halal, semua sedekah. Lalu mereka kata dekat Nabi, mereka ni yang miskin tadi ni kata dekat Nabi apa? Mereka kata, ya Rasulullah, ayatini ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Mereka tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, apakah jika salah seorang daripada kami mendatangi syahwatnya,
iaitu bersetubuh dengan isterinya, maka dia akan dapat pahala di dalamnya. Maka Nabi kata, apa pendapat kalian sekiranya dia melempiaskan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dia mendapat dosa? Maka demikian pula jika dia melempiaskan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia akan dapat pahala, dan itu pun dikira sedekah juga. Hadis yang kita baca ini riwayat Muslim, tuan-tuan. Daripada hadis ini, antara perkara yang kita boleh gariskan adalah kita mesti berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu bukan setakat sedekah duit. Sedekah itu bukan setakat kita bagi apa-apa barang kita. Tetapi sedekah itu adalah segala perkara yang baik. Sahabat Nabi ni, mereka tak boleh tengok orang lebih daripada mereka sikit. Mereka pergi jumpa Nabi, mereka mengadu dekat Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, kami ni miskin, orang kaya lebih banyak pahala daripada kami. Maka Nabi kata, kalau kamu zikir banyak lebih daripada mereka, bermaksud kamu sedekah mungkin lebih banyak daripada mereka. Tuan-tuan, ini satu kegembiraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ada harta, kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang miskin. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, daripada hadis yang kita baca tak sah ni juga menunjukkan kepada kita bahawa banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyak jalan kebaikan yang Allah berikan di atas muka bumi ini sewaktu kita hidup ini. Siapa pun mampu buat, siapa pun boleh buat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini terdapat dalil bahawa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berlumba-lumba untuk buat kebaikan, kerana mereka ni kuat semangat dalam melakukan amal soleh dan juga kebaikan. Bahkan mereka sedih. Ini sedih tuan-tuan. Mereka sedih kalau ada orang yang lebih baik daripada mereka. Mereka sedih kalau ada orang yang lebih banyak pahala daripada mereka. Kita sebagai orang Islam, kita lah, bukan orang lain. Kita ni kalau orang lebih pahala daripada kita, adakah kita cemburu? Ataupun adakah kita sedih? Tuan-tuan, tanya diri kita masing-masing. Tapi orang yang sangat semangat untuk buat kebaikan, mereka sentiasa rasa cemburu apabila ada orang yang lebih baik daripada mereka. Dan kemudian macam sahabat Nabi ni, mereka miskin sebab mereka tak ada harta untuk sedekah. Mereka tak ada harta untuk sedekah. Bahkan mereka sedih sebab apa? Sebab tidak boleh berangkat untuk pergi perang, tak boleh untuk pergi berjihad. Harta tak ada, kuda tak ada, nak jadikan kenderaan untuk pergi perang tak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ni. Satu hari tuan-tuan, satu hari mereka pergi dekat Nabi. Mereka tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ada tak kuda-kuda yang lebih-lebih, haiwan tunggangan yang lebih-lebih, supaya kami boleh guna untuk kami pergi berjihad? Allah rakamkan cerita ini di dalam surah At-Taubah ayat 92. Apa kata Allah? Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana
alla yajidu ma yunfiqun. Tuan-tuan, ayat ni sedih. Ayat ni Allah cerita pasal orang Muslim yang nak pi berjihad tapi tak ada harta. Allah kata apa? Dan tidak ada pula dosa. Dan tidak ada pula dosa bagi orang-orang yang ketika mereka datang kepada kamu Muhammad memohon supaya engkau memberikan kenderaan kepada mereka, dan kemudian engkau tidak ada kenderaan. Depa pi dekat Nabi nak minta kuda nak pi perang. Nabi tak ada harta, Nabi tak ada kuda yang banyak. Maka tuan-tuan, Nabi pun berkata, tidak ada pada aku kenderaan yang hendak aku berikan untuk bawa kamu. Maka mereka pun balik. Mereka balik dalam keadaan air mata mereka bercucuran, tuan-tuan. Sedih. Nak buat baik, nak pi berjihad, tak ada kuda. Pi jumpa dengan Allah, pi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya dekat Rasulullah, ada tak kuda lebih? Kami nak pi berjihad. Maka Nabi kata, aku tak ada kuda. Depa pun baliklah, berjalan balik dalam keadaan air mata keluar, tuan-tuan. Allah cerita dalam surah ni, ya? Kerana sedih, depa keluar air mata, mereka tak ada sesuatu untuk mereka belanjakan untuk pi berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita pasal sahabat Nabi. Tak ada benda pun usaha juga nak buat baik. Tak ada ni alat-alat perang ni, tapi usaha cari dekat orang. Hang ada tak senjata lebih? Hang ada tak kuda lebih? Aku nak pi perang. Maka pi tengok tak ada. Kawan-kawan mereka kata, kami pun cukup untuk kami je. Sedih, balik kawan, menangis, tuan-tuan. Teriak air mata. Kita ni kita buat apa, tuan-tuan? Adakah kita ni boleh jadi macam sahabat-sahabat Nabi ni? Tolong orang susah. Kalau tak boleh berjihad pun kita tolong orang susah. Tak boleh tolong bagi harta benda, tolong apa yang patut. Tolong apa yang patut. Jadi tuan-tuan, daripada sini kita dapat faham bahawa salafus soleh adalah orang yang berlumba-lumba dalam kebaikan untuk mengharapkan redha dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa orang-orang yang fakir daripada kaum muhajirin. Siapa dia kaum muhajirin? Orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Abu Hurairah cerita bahawa orang-orang fakir kaum muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun berkata, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa darjat yang tinggi, nikmat yang kekal. Maka baginda Nabi berkata, apa tu? Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata kamu? Nabi tanya mereka. Maka mereka kata, orang kaya mereka puasa sama macam kami puasa, tapi mereka boleh bersedekah sedangkan kami tak boleh sedekah, kami tak mampu. Dan mereka boleh merdekakan hamba sahaya sebab mereka ada harta, sedangkan kami tak boleh nak merdekakan seorang hamba pun, kami tak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala uallimukum syai'a tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakuna ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Tuan-tuan, hadis yang kita baca ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Nabi kata dekat orang fakir di kalangan muhajirin,
Apa Nabi kata? Nabi kata, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian dapat menyusul orang yang telah mendahului kalian? Nabi kata, nak tak? Aku ajak satu amalan yang mana amalan ini dia boleh lawan dengan amalan orang yang telah lebih pahala mereka daripada kalian. Dan dengan amalan itu pula kalian akan potong mereka. Kalian akan lebih pahala daripada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada kalian kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan nanti. Yang aku nak bagi tahu ni, Nabi kata, tidak ada orang yang lebih baik daripada kalian jika mereka tak buat seperti mana yang aku nak cerita dekat kamu ni, Nabi kata. Kemudian orang fakir itu menjawab, ya, mestilah kami nak, ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, hendaklah kalian mengucapkan tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah di akhir setiap solat fardu sebanyak 33 kali, 33 kali, 33 kali. Amalan yang kita duk nampak setiap hari, amalan yang kita nampak dekat depan ni setiap hari, tuan-tuan. Nabi kata amalan ini, zikir ini, tambah pula dibaca selepas daripada solat fardu, maka ganjaran dia boleh lawan daripada sedekah-sedekah kawan kamu hak lain. Tuan-tuan muslimin muslimat, Abu Saleh, perawi kepada hadis tak sah ni, dia kata apa? Maka orang-orang fakir kaum muhajirin tersebut, apabila mereka dengar hadis ni daripada Nabi, mereka beramal. Dan kemudian benda ni, amalan ni, sahabat mereka yang kaya pun tahu juga. Dan sahabat mereka yang kaya itu buat juga seperti yang Nabi bagi tahu dekat orang miskin ni. Mereka ingat mereka lebih kaya lah, tapi tengok-tengok yang kaya pun buat juga macam mereka. Dah lah sedekah banyak, buat juga amalan ni. Maka mereka pun patah balik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun cerita dekat Nabi. Mereka kata apa? Mereka kata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tuan-tuan, depa patah balik pi dekat Nabi dan kemudian depa cerita dekat Nabi. Depa kata, ya Rasulullah, tahu tak amalan hak yang kamu ajak kepada kami tadi, sahabat-sahabat kami yang kaya pun dah dengar dah. Depa pun buat bila depa dengar. Jadi apa bezanya dengan kami ni? Samalah juga, depa buat, kami buat, tapi bab sedekah depa lebih, bab sedekah harta lah depa lebih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tuan-tuan, Nabi kata perkara itu merupakan kurniaan Allah, rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah nak. Nah, daripada sini kita boleh nampak bahawa jangan kita duk kira amalan orang lain. Kita kena kira amalan diri kita dulu. Tak semestinya orang miskin dia tak boleh masuk syurga Firdaus. Bahkan mungkin orang miskin lebih banyak, lebih ramai untuk masuk ke syurga Firdaus. Jangan kita ni terlampau banding-bandingkan
Jangan kita terlampau banding-bandingkan, kita utamakan apa yang ada pada diri kita. Banyakkan berzikir kepada Allah, kerana itu sedekah yang Nabi kata dekat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita tentang kelebihan apabila kita berzikir. Kelebihan apabila kita ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Nakkah kamu jika aku bagi tahu tentang amalan yang paling baik? Wa azkaha inda malikikum, dan paling suci amalan itu di sisi Tuhan kamu. Wa khairun lakum wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling banyak mengangkat darjat kamu. Wa khairul lakum min infaq al-dhahabi wal waraqi, dan lebih baik amalan itu daripada memberi sedekah emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala zikrullahi ta'ala. Tuan-tuan, yang last sekali Nabi kata, kelebihan amalan ini lebih baik daripada apabila kamu bertembung dengan musuh kamu, lalu kamu pancung mereka dan mereka pancung kamu. Tuan-tuan, Nabi kata dekat sini, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan yang paling baik, yang paling suci, yang paling banyak mengangkat darjat kamu, yang lebih baik daripada memberi sedekah emas dan perak, serta lebih baik daripada kamu berjihad di medan perang. Nabi kata, qala zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah dalam keadaan kamu ikhlaskan diri kamu. Zikir itu semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, zikir semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan suka tak satu hari orang puji kita melambung? Satu hari orang puji kita, kita dengar, apa yang kita rasa? Sebagai manusia biasa, kita rasa seronok kan? Kita rasa seronok orang puji kita. Kalau Allah, kita puji Allah, Allah seronok tak? Allah lagi seronok, tuan-tuan. Sebab itu dalam hidup jangan banyak puji manusia, kena banyak puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia seronok apabila orang puji kita, apatah lagi kalau kita sebagai hamba kita puji kepada Allah, Tuhan kepada segala-galanya, Raja kepada segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala seronok. Sebab itu Nabi kata dalam hadis riwayat Tirmizi ini, Nabi kata, amalan yang paling baik dan paling suci, paling banyak mengangkat darjat kamu, lebih baik daripada memberi sedekah emas dan perak, lebih baik daripada kamu pi berjihad, maka amalan itu zikrullah, berzikir kepada Allah dalam keadaan kamu ikhlas berzikir kepadanya. Kita ikhlaskan hati kita, sebut astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun kepadamu. Zikir dengan ikhlas, sebut dengan kita faham maksud zikir tersebut, maka dia akan dihayati oleh hati kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak kongsi dekat sini beberapa orang salafus soleh, peristiwa mereka dan sedekah. Salafus soleh adalah sebaik-baik petunjuk yang kita boleh ikut selepas daripada Nabi
selepas daripada sahabat Nabi. Salafus soleh tuan-tuan, satu cerita daripada Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, bahawa ketika mana dia nak pi ke masjid, ini cerita salafus soleh tuan-tuan, ketika mana dia nak pi ke masjid, dia akan bawa makanan, dan apabila orang terjumpa dengan dia, berjerembak dengan dia, maka dia akan berikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Ini satu amalan yang cukup baik tuan-tuan. Dia kaya, satu orang ulama, dia kaya, dia keluar daripada masjid dengan tujuan nak pergi semayang. Tujuan tu baik dah, ditambah pula dengan satu idea, ditambah dengan satu cara untuk dia dapat pahala lebih lagi. Dalam keadaan dia duk bawa motor, duk berjalan tuan-tuan, dia bawa mungkin satu bekas buah ke apa ke yang dia tanam dekat rumah dia, jambu keling ke apa ke lah. Ni musim jambu tuan-tuan, jambu keling, jambu merah tu, musim dia lah ni. Dia bawa daripada rumah dia, dia buah dalam raga motor. Dia jumpa orang miskin, dia panggil, dia bagi sikit, bagi sikit. Dan kemudian orang miskin itu berkata kepada dia, semoga Allah memberkati kamu. Maka dia menjawab, dia balas semula, dia kata, semoga Allah berkati kamu juga. Dua-dua dapat pahala, dua-dua dapat doa, dua-dua dapat manfaat tuan-tuan. Dan cerita ini diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya. Kemudian salafus soleh yang kedua daripada Asy-Sya'bi rahimahullah, dia berkata, tidaklah mana-mana kaum kerabat aku, adik-beradik aku yang meninggal dunia, jika mereka ada hutang, aku akan bayar hutang mereka, aku akan selesaikan hutang mereka. Ini merupakan sedekah yang ditunjukkan oleh para salafus soleh kepada kita semua. Cerita yang ketiga daripada Jarir bin Abdul Hamid rahimahullah, bahawa Sulaiman At-Taimi rahimahullah, seorang ulama salafus soleh tuan-tuan, dia kata, tidaklah berlalu satu saat melainkan dia pasti akan sedekah dengan sesuatu. Ni setiap masa dia dalam hidup dia, setiap masa dia ada saja sedekah yang dia buat. Tak boleh sedekah duit, sedekah dengan benda lain, sedekah dengan nasihat, sedekah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua sedekah. Dan kemudian cerita yang keempat daripada Ibnu Rumaih, dia berkata, setiap tahun Al-Laits bin Sa'ad mendapatkan 80,000 dinar. Allah tidak pernah mewajibkan zakat ke atasnya dengan 1 dirham pun. Adakah dia ni orang yang istimewa? Sebab apa Allah tidak wajibkan kepada dia zakat? Tuan-tuan, sebenarnya bukan Allah tak wajibkan dekat dia zakat, Allah wajibkan kepada semua mukallaf kita semua ni, yang nama orang Islam ni semua wajib kena bayar zakat. Tapi Ibnu Rumaih ni dia cakap tu, dia kiyah. Sebab apa dia kiyah? Sebab Al-Laits bin Sa'ad 80,000 dinar yang dia ada setiap tahun, semua tu dia sedekah dekat orang. Maka nak bayar zakat apa? Dia semua harta dia bagi dekat orang, itu dikira zakat, dikira sedekah sekaligus. Sebab itu Ibnu Rumaih dia kata, Al-Laits bin Sa'ad ni tak pernah bayar zakat. Allah tak wajib dekat dia zakat sebab dia bagi semua 80,000 dinar harta dia. Tuan-tuan, kisah ini diceritakan dalam kitab Siyar A'lam Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tuan-tuan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sedekah untuk diri kita sendiri.
Kalau kita tak ada duit yang banyak, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni payah ke mudah? Mudah. Kita tak payah berat-berat. Allah tak kata ni, kalau hampa nak berzikir, hampa kena pergi masjid dulu. Dekat rumah tak boleh berzikir. Ada Allah kata macam tu? Tak. Kalau nak berzikir, kena berzikir dalam keadaan duduk, berdiri tak boleh. Ada Nabi kata macam tu? Tak. Berzikir sambil duk buat roti canai boleh berzikir, tuan-tuan. Bila siap, siap lempak pergi kat orang roti canai kan. Boleh berzikir. Sebab itu sedekah yang Nabi sebutkan dekat sini. Perkataan Allahu Akbar, takbir, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah la ilaha illallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada satu perkara yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni sahabat Nabi. Dia kata apa? Ramailah sahabat Nabi yang kata bersama dengan dia. Salman Al-Farisi bersama para sahabat Nabi yang lain, mereka kata zikir lebih baik daripada sedekah dengan sejumlah wang. Maksudnya kadang-kadang zikir ni boleh jadi sedekah yang terbaik melebihi duit. Zikir yang kita sebut puji nama Allah, maka itu sedekah yang lebih baik berbanding dengan duit. Dan kisah ini diceritakan dalam Jami' Ulum wal Hikam. Tuan-tuan, sedekah dimutlakkan untuk setiap kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita buat dekat dunia ni, dekat muka bumi ni, apa saja kebaikan yang kita buat itu dikira sedekah. Bagi makan kucing, sedekah. Tolong orang, sedekah. Berzikir, sedekah. Apa sahaja yang benda baik, sedekah. Sebab Nabi SAW bersabda kepada kita, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kamu buat adalah sedekah untuk diri kamu. Bila kita sampai dekat hari akhirat kelak, kita nampak pahala sedekah kita akan bertimbun. Sebab kita banyak buat benda baik ketika mana kita hidup di dunia. Hidup dekat dunia ni sat aja, tuan-tuan. Sementara. Sat aja hidup. Jangan lepaskan peluang untuk kita kutip segala sedekah yang ada dekat muka bumi ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamun Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, dia kata apa? Dia kata setiap kebaikan itu memiliki hukum yang sama dengan sedekah dalam bab pahala. Apa saja benda yang kita buat sama pahala dengan duit yang orang sedekah. Tuan-tuan, ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni bukan ulama yang cokir lah. Ulama yang muktabar, mujtahid, ulama yang terkemuka, berkarisma, semua orang akui Imam Nawawi ini ulama yang hebat. Dia kata apa? Dia kata setiap kebaikan itu yang kita buat, tak kiralah benda apa pun yang baik kita buat, tuan-tuan, maka itu dikira sama pahala dengan sedekah duit yang kita bagikan. Sedekah duit yang kita bagikan. Dan pendapat ini, pandangan ini diletakkan dalam kitab Syarh Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi sendiri. Baik. Dan kemudian baginda Nabi SAW juga bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqah. Dia adalah sedekah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala sedekahkan kepada kalian.
Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya segala kebaikan yang kita buat adalah sedekah. Itu adalah ganjaran yang khusus Allah nak berikan kepada kita. Sedekah daripada Allah untuk kita. Betapa mudahnya cara untuk kita dapatkan jalan-jalan sedekah. Nah, begitulah juga apabila kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan Quran kepada orang, itu sedekah. Menghilangkan gangguan yang ada di jalan raya. Tuan-tuan, apabila nampak batu di jalan raya, kita buang batu tersebut, itu sedekah. Dan kemudian berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, sedekah. Menolak bahaya daripada orang lain, sedekah. Mendoakan kaum muslimin dan minta ampun kepada mereka, termasuk sedekah. Kita nak pergi tolong mangsa banjir tak boleh, maka sedekah kita adalah doa kita. Banjir yang melanda kali ini di negara kita bukan banjir yang sikit, tapi banjir yang besar. Teringat peristiwa tsunami di Aceh 2004 no, 17 tahun yang lepas. Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Habis separuh bandar Aceh tu, habis ranak, musnah ranak. Yang mati tu, yang meninggal dunia, separuh daripada penduduk Aceh. Berapa ribu orang? 160,000 orang kalau tak silap mati tsunami. Itu peristiwa musibah yang Allah nak tegur kita. Banjir yang Allah bagi baru ni tuan-tuan, itu dikira lebih sikit lah berbanding dengan tsunami Aceh. Sepatutnya kita ini apabila Allah berikan ujian daripada satu masa ke satu masa kepada kita, kita semakin dekat diri kepada Allah. Bukan kita rasa biasa aja. Tuan-tuan percaya tak? Satu hari nanti Allah pasti akan bagi ujian yang lebih besar daripada banjir yang ada ni. Satu hari nanti, mungkin 10 tahun nanti, mungkin 20 tahun nanti, tengok-tengok malapetaka ataupun musibah yang lebih besar daripada segala-galanya yang pernah berlaku dekat dunia ni. Tapi sayang, kita manusia kadang-kadang kita alpa, kita tak teringat kepada teguran daripada Allah. Sedangkan teguran yang Allah bagi itu terlampau banyak dah. Selepas satu peristiwa, dia mai satu peristiwa. Ni COVID-19, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini jenis tak sedar diri, jenis alpa dengan hidup kita. Jenis kita ni lalai dengan ujian yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ini terus sedar dan kita tidak melepaskan peluang yang Allah berikan kepada kita. Setiap kebaikan, setiap amalan yang kita buat dekat dunia ni merupakan sedekah terhadap diri kita sendiri. Kemudian tuan-tuan, ada satu hadis menceritakan bahawa apabila kita senyum, sedekah. Daripada Abu Dzar bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum yang kamu lontarkan kepada saudara kamu itu merupakan sedekah. Engkau menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada benda yang mungkar, sedekah. Kamu menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, sedekah. Satu hari kita nampak ada orang yang duk cari rumah tak jumpa punca. Nak pergi mana bang? Saya nak pergi Kenduri. Ada sekali tuan-tuan, ni cerita lawak ni, berlaku dekat diri saya. 2 minggu lepas saya nak pergi Kenduri di Jelempuk.
Orang yang jemput kenduri ni dia tak bagi peta dengan jelas. Saya pun pilah cari. Dia kata dekat flyover Jejantah. Saya pergi dekat Jejantah tu ada satu rumah kenduri. Lepas tu masuk, parking kereta masuk. Assalamualaikum, ni rumah Cik Muhaimin kah? Dia kata, "Tak, ni rumah orang lain. Rumah Cik Muhaimin depan tu." Tuan-tuan, nasib baik saya tak duduk makan lagi. Kalau duduk makan, nak cari tuan rumah, tengok-tengok salah orang, malu tak tahu nak habaq. Tapi nasib baik tanya dulu. Tanya-tanya, dia kata depan tu rumah dia. Saya pun pergilah. Maka saya teringat bila baca hadis ni. Nabi kata, setiap jalan orang yang sesat, kita tunjuk kepada dia sedekah, Nabi kata. Kemudian, apabila kamu tuntun orang yang lemah, tak larat, kita tuntun dia sedekah. Dekat sini Nabi nak maksudkan bukan duit semata-mata yang kita boleh sedekah. Buat segala perkara kebaikan sedekah, Nabi kata. Bahkan apabila kamu buang batu, duri, selut yang ada di jalan raya, itu juga adalah sedekah yang kamu boleh dapat pahala dia besar, tuan-tuan. Begitu juga apabila kamu tuangkan air daripada baldi kamu kepada baldi orang lain. Tak ada air, kena musim tak ada air, kita ada air lebih sikit, kita bagi dekat orang, sedekah, tuan-tuan. Hadis yang kita baca ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat kepada waktu azan Isya. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada kuliah kita pada malam ini, kullu ma'rufin sadaqah. Apa saja benda baik adalah sedekah. Bukan sahaja duit. Allah memberikan kepada kita banyak jalan di atas muka bumi ini untuk kita cari jalan kebaikan. Jangan kita rasa sedih disebabkan kita susah, kita tak boleh sedekah. Salah. Walaupun kita susah, Nabi kata segala kebaikan, tasbih, zikir. Nak zikir tak perlu bayar duit, zikir, sedekah untuk diri kita sendiri, tuan-tuan. Jadi janganlah kita lepaskan peluang. Apabila kita mengaji ini, tuan-tuan, kita dapat belajar banyak perkara. Sebab itu kita suruh mai kuliah. Masjid kita ni besar, elok. Kadang-kadang orang tak ada sayang. Kita tak tahu apa ilmu yang kita boleh dapat daripada sini, kan. Dan masjid tempat yang paling Allah cinta. Kalau boleh mai ke masjid, mai ke masjid. Kalau kita ni jalan tak larat, kita tak boleh naik motor, nak pergi ke surau tepi rumah kita, pergilah ke surau. Tapi surau dengan masjid, masjid lebih banyak pahala lah banding dengan surau. Banyak pahala yang ada dekat masjid. Jadi tuan-tuan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.